yang telah Kau ajarkan kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada yang berusaha Tuan Imam Al-Fadhil Ustaz Hafiz Halim Al-Qadiri, jawatan kuasa dan juga pegawai masjid. Seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tak lupa kepada Cik Bakar, kawan dengan Firdaus, nama pun Firdaus juga. Jadi kami di sekolah masa zaman tu ada 5-6 orang Firdaus. Jadi untuk mengelakkan kekeliruan dan sebagainya, mereka bagi nama tu tak ingat Pak. Jadi orang lebih kenal Pak kita daripada nama kita. Saya Firdaus Haq, maka terkenal Pak saya ni dikenali dengan Haq. Dan saya pun akhir sekali orang panggil Haq. Macam tu lah. Sampai banyak sangat Firdaus pada zaman tu beranak pada tahun 1984. Sebab apa 1984 banyak Firdaus kita betul. Tapi banyak pada zaman itu orang nama Firdaus. Dan alhamdulillah Firdaus ni nama syurga. Orang putih pun nama Firdaus tak dekat syurga. Dia jadi paradise. Maka jadilah paradise ni syurga. Maka syurga dalam bahasa Arab Firdaus katanya diambil asalnya daripada bahasa Parsi. Dan orang putih pun pakai istilah yang sama untuk syurga. Jadi Firdaus ni amai, dan saya ni kalau kata Ustaz Hafiz tadi ni bukan macam yang saya kata lah, tinggi sangat sampai lambung sampai kita gayat. Kata jadi itu gayat. Biasa saja cikgu sekolah saja cuma diberikan peluang belajar jauh sikit di Al-Azhar bersama dengan guru, bersama dengan abang-abang sini-sini mereka yang menempuh jalan ilmu, dan sampai di sini kita juga berada pada jalan ilmu insya-Allah. Dan tuan-tuan juga berada pada jalan ilmu pada malam ini. Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Jalan menuntut ilmu ni tuan-tuan adalah satu jalan yang mudah untuk ke syurga. Jadi moga-moga insya-Allah kita bersama-sama pada malam ini dalam jalan menempuh menuntut ilmu ini menjadi sebab untuk kita mudah masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, dan kalau boleh tanpa hisab, bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ini tajuk kita adalah tajuk yang amat menyeronokkan. Sebut saja pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka benda ini adalah satu benda yang menyeronokkan kita. So, kalau kita tengok anak-anak kita yang berada di Kuala Lumpur, anak-anak kita yang berada di Sabah, yang berada di Sarawak, ada lagi. Anak-anak kita yang berada di Johor, yang berada di paling dekat kita kata Perlis Pulau Pinang. Bila berlakunya BKP tak boleh lekas dah daerah, tak boleh lekas negeri ni tuan-tuan, berapa bulan? Daripada bulan 3 sampai bulan 6 dan 7. Tengok raya haji, raya puasa, raya haji. Raya puasa pakat boleh balik, raya haji pakat boleh balik, meneru balik mai. Sebab walaupun mereka duduk di sana, tinggal anak pinak bekerja di sana, tetapi kampung mereka, jiwa mereka berada di kampung. Begitu juga kita orang Islam. Daripada kecil kita dengar pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada kecil telinga kita ni didendangkan dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, Nabi Muhammad. Mak berjanji kat kita. Aminah nama ibunya. Kita dengar dia kecil daripada tu, dia dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jiwa kita bersama dengan Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak-anak kita bila balik mai setelah 3-4 bulan tak boleh balik ni, daripada luar negeri, daripada perantauan, balik-balik tu tuan-tuan, dia habis kerja pukul 5 petang, terus tekan minyak balik dalam keadaan letih. Letih tuan-tuan kerja, pukul 5 habis kerja, keluar tekan minyak balik nak raya. Balik tu tuan-tuan tak ada rasa letih dan juga lemah. Jauh perjalanan 4-5 jam, 7-8 jam itu tekan berhenti rehat, lena dan sebagainya. Tiba-tiba sampai di Pulau Pinang, sampai di belah-belah sempadan, dah nampak Gunung Jerai. Sampai dah nampak Gunung Jerai, sampai dah kata sorok. Tak jadi nak lena, tekan terus balik. Tak berkira turun ke apa-apa, jadi sampai aku. Masya Allah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab walaupun dia duduk di luar, tapi hati dia duduk di kampung. Begitu juga kita. Walaupun kita duduk di sini jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tiap-tiap hari kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hidup di dalam hati-hati kita, di dalam dada kita, dalam jiwa kita, dekat lidah kita, dalam otak kita, ingatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini kita nak cakap tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa kerdil, rasa kecil. Allah Subhanahu wa taala sendiri cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Quran. Inna arsalnaka syahidan wa nadhira, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Inna arsalnaka syahidan, kami mengutuskan kamu wahai Muhammad syahidan, sebagai saksi kepada umat, saksi kepada umat manusia. Wa mubasysyiran wa nadhira, dan juga sebagai pembawa berita gembira dengan syurga. Wa nadhira, dan sebagai pembawa berita ancaman dengan neraka. Wa da'iyan ila Allah, dan kamu diutuskan sebagai da'i, penyeru kepada Allah. Kita yang boleh sampai kenal kepada Allah ni hanya siapa? Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biizni, dan wasirajan munira, dan kamu adalah lampu, kamu adalah cahaya yang terang benderang. Tuan-tuan, kalaulah tidak kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entah apa yang akan berlaku kepada kita tak tahu. Dalam kegelapan yang macam mana kita hidup, kita tak tahu. Entah kita hidup lebih kurang binatang yang mana tidak ada tamadun dan sebagainya. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah sebut dalam Al-Quran berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak cerita banyak cerita, tapi kita bawa mainlah cerita yang paling elok berkenaan dengan Nabi Muhammad ni ada sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Allah menyebutkan wadduha, demi waktu duha, wal laili idza saja, demi malam apabila dia senyap dan juga sepi. Allah bersumpah dengan duha dan juga malam. Kerana waktu duha, waktu selepas terbit matahari sehingga sebelum matahari gelincir, maka ketika itulah waktu yang paling baik, paling produktif, paling elok untuk bekerja, mendapatkan harta pencarian, melunaskan apa-apa kerja dan sebagainya. Allah bersumpah dengan waktu yang paling baik untuk kita dapatkan rezeki dan sebagainya. Sebab lepas orang tu rasa kita nak kerja pun jadi kurang sihat. Sebab tu waktu duha, Allah bersumpah dengan demi waktu duha. Dan waktu duha juga disunatkan kita sembahyang duha 2 rakaat ataupun 12, paling banyak seeloknya 8 rakaat kita sembahyang duha, yang mana menyelesaikan tuntutan
terhadap setiap sendi kita yang berjumlah 360 sendi yang disebutkan di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patutnya setiap sendi yang bergerak kita buat kerja ni, syukur kita dengan dia adalah kita kena buat baik, kita ucap tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan sebagainya sebanyak sendi yang bergerak 360 bagi hadis. Dia tengok setiap hari nak kena tasbih. Nabi kata kalau tak mampu cukuplah 2 rakaat yang kamu rukuk kalau sujud ketika mana waktu duha. 2 rakaat duha inilah mensyukuri nikmat sendi kita pada waktu duha. Sebab itulah siapa yang bersyukur dengan nikmat sendi dia ada bekerja cari pendapatan pada waktu pagi, iaitulah dengan solat duha, Allah gandakan rezekinya. Sebab dengan bersyukur Allah tambah rezeki. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, Allah nescaya kami akan tambahkan kepada kamu. Sebab itu orang kata main duha ni tarik rezeki. Kita betul macam tu. Sebab syukurnya kita dengan duha, dengan nikmat sendi kita, menjadikan Allah menambahkan rezeki kita berdasarkan Al-Quran. In syakartum la azidannakum. Tuan-tuan, sebab itu waktu duha ni waktu yang amat kritikal, waktu yang amat hebat. Kerja kita, produktiviti kita. Sebab itu Allah bersumpah wadduha, demi waktu duha. Wal laili idza saja, demi waktu malam apabila ia sunyi dan juga sepi. Malam ni mula maghrib tak sepi lagi. Lepas isyak tu boleh gabah sepi. Dan kita pun lepas isyak lagi ni orang ngantuk lah. Tak buka. Sebab kita dah kerja pagi duha tadi dah penuh dengan aktiviti dah teruk badan kita, kita bantai, kita lanyak, kita buat kerja. Mereka lepas isyak tu jadi sunyi sepi sebab pekan ni dia. Dan ketika itulah Allah bersumpah dengan waktu itu. Malam bukan malam ketika maghrib, malam ketika dah sunyi sepi, kena tidur pagi. Sebab apa? Sebab itulah waktu rehat untuk kita mula kerja pula pada esok hari. Allah bersumpah pula dengan waktu malam itu waktu kita rehat. Sebagaimana handphone kita, telefon kita kena charge nak bagi dia berfungsi elok, begitu juga kita kena charge balik tenaga. Jadi waktu malam ketika mana waktu tidur kita sunyi sepi, itulah yang disebutkan sebagai waktu yang terbaik untuk kita istirahat, berehat dan sebagainya. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah bersumpah dengan demi waktu duha, demi waktu malam apabila sunyi sepi. Allah nak beritahu apa? Allah nak beritahu, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sesekali Tuhanmu tidak akan mengucapkan tinggal kepadamu, dan sesekali Tuhan tidak marah kepadamu. Dia tidak meninggalkan kamu, membiarkan kamu, membuang kamu, dan dia tidak marah kepada kamu. Jadi sumpah tadi nampak apa? Nampak kata Tuhan tak pernah meninggalkan, membuang Nabi Muhammad, mengedepikan Nabi Muhammad, dan Tuhan tidak pernah marah kepada Nabi Muhammad. Ayat ini turun tuan-tuan sebab dia ialah kerana apabila turunnya wahyu yang awal-awal wahyu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq ya ayyuhal mudaththir. Lepas itu wahyu tak turun. Lama lepas itu wahyu tak turun. Sehingga kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa itu sehingga Nabi Muhammad rasa terseksa sebab menanti wahyu, terseksa, tak boleh nak duduk, tak tahu tak tentu arah. Nabi Muhammad dia berdoa, tak ada wahyu. Bila cerita ni sampai kepada orang musyrikin, bini Abu Lahab mengatakan bahawa siapa tak ada wahyu lah. Tuhan Muhammad dah ucap bye-bye, selamat tinggal Muhammad, dah tak kira Muhammad. Dan Nabi Muhammad, Tuhan Muhammad dah bawa kepada Muhammad. Maka turunlah ayat ini untuk memujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam demi waktu duha,
dari waktu malam apabila sunyi sepi, sesungguhnya Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan juga tidak marah kepada kamu. Ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan pengakhiran itu lebih baik kepadamu daripada permulaan. Permulaan ini akan banyak kesempitan dan kesusahan yang kamu lalui. Kesudahannya adalah kemanisan yang akan kamu capai. Perjuangan ini merupakan sesuatu yang payah, penuh onak dan duri. InsyaAllah akhirnya kamu akan mendapat kemenangan. Kamu akan mendapat sesuatu yang kamu kesukai. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nescaya suatu hari Allah akan bagi kepada kamu apa sahaja sehingga kamu redha dan juga rela dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah janji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan bagi kepada Nabi Muhammad apa yang membuatkan hati Nabi Muhammad seronok, gembira, rela dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tengok betapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kedudukan yang tinggi, maqamam mahmud alladhi wa'ada. Martabat dan kedudukan nama Nabi yang harum sekarang di atas dunia. Seorang penulis barat nama dia Michael Hart. Dia tulis tokoh-tokoh yang hebat 100 tokoh nama-nama yang hebat. Al-Uzama Umi'ah, orang-orang hebat 100. Dan dia tulis selama berpuluh tahun kitab ini. Akhir sekali dia konklusikan, kesimpulan dia buat, yang paling agung, yang paling hebat adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling hebat adalah 100 orang hebat di dunia. Orang nombor 1 adalah Nabi Muhammad. Sebab apa? Dalam majlis dia memperkenalkan buku dia tu, dia kata Nabi Muhammad dia kira sebagai orang yang pertama yang paling hebat, yang paling agung. Bila dia kata macam tu, orang ramai, orang di barat petikai katanya. Jadi dalam dewan itu dah jadi huru-hara, dah jadi bising. Tapi dia terus dia katakan juga dia bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hebat kerana dakwah Nabi, risalah, mesej perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi Muhammad bermula dengan 4 orang: Siti Khadijah, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Bilal. Orang yang lemah. Bermula dengan orang yang lemah. Siti Khadijah seorang perempuan, Sayyidina Ali seorang kanak-kanak, Sayyidina Abu Bakar yang kuat sikit sebab dia ada orang lelaki yang besar, dewasa, umur sebaya dengan Nabi. Dan Bilal iaitu seorang yang hamba yang lemah. Bermula dengan 4 orang dakwah Nabi ini, sehingga sekarang ada 1 bilion lebih, 1.6 bilion kalau tak silap orang Islam di dunia. Daripada 1442 tahun yang lalu, bermula dakwah Nabi dengan 4 orang yang lemah ini, sehingga sekarang berkekalan dakwah Nabi dan juga bertambah-tambah sehingga 1 bilion, 1.6 bilion orang. Dia kata apa? Ini adalah ajaran yang benar. Kerana apa? Kerana kepalsuan dan juga benda karut dia takkan berterusan sampai 1442 tahun. Ini adalah syahadah penyaksian orang yang mengkaji sejarah, mengkaji tokoh daripada orang bukan Islam berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawasanya wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan bagi kepada Muhammad sehingga Nabi Muhammad redha, sehingga Nabi Muhammad rela, seronok dan gembira. Benda yang Nabi Muhammad dapat ni benda yang mengembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita selawat
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita bagi salam, ucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha ashra. Siapa yang selawat sekali kepadaku, Allah selawat balik kepadanya sebagai imbalan, balasan sebanyak 10 kali kepada kita. Tuan-tuan, selawat kepada kita ni apa? Bila Allah selawat kepada kita ni apa? Kita selawat kepada Nabi bukan mengampunkan dosa Nabi, sebab Nabi tak ada dosa. Selawat kepada Nabi, rahmat dan juga Allah tinggikan kedudukan Nabi. Tapi dengan satu selawat kita kepada Nabi, Allah selawat balik kepada kita 10 kali. Apa kita dapat dengan selawat Allah? Allah ampunkan dosa kita, Allah turunkan rahmat kepada kita. Dengan rahmat itu hidup kita jadi berkat. Allah tinggikan darjat kita. Nabi sayang kepada kita 10 kali Allah Ta'ala balik kepada kita. Jadi bila kita dengar nama Nabi disebut, bila kita tengok nama Nabi ditulis, kita baca, maka sebutlah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Tuan-tuan, sambungan kepada ayat itu, alam yajidka yatiman fa'awa. Kami akan bagi, tadi Allah kata kami akan bagi sehingga kamu gembira, kamu seronok, kamu rela. Oh, kami akan bagi. Tapi sebelum ini kami dah bagi. Iaitulah alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapati engkau dalam keadaan yatim, lalu dia pelihara kau? Allah memelihara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, umur daripada kecil menyusu sampai 4 tahun dengan Halimatus Sa'diyah Bani Sa'd di dalam kampung Bani Sa'd di perkampungan di kota, bukan di kota Makkah, di perkampungan Bani Sa'd. Udaranya bersih, percakapan orang yang elok dalam kampung. Dan di kota ni mungkin banyak benda-benda yang merosakkan. Tapi Nabi dibesarkan di kampung Bani Sa'd oleh ibu susunya Halimatus Sa'diyah. Allah, walaupun Nabi tidak ada ayah ketika itu, dibesarkan dengan penuh kasih sayang, ditantang dengan minyak yang penuh. Oleh siapa? Oleh Allah. Fa'awa, dia yang memelihara kamu, dia yang menjaga kamu, membesarkan kamu. Allah dia Nabi. Anak yatim, logiknya anak yatim dalam kehidupan kita, di sekeliling kita, bila jadi anak yatim terdiam, tak ada siapa jaga. Tapi yang berlaku pada Nabi Muhammad SAW jadi anak yatim, tetapi mendapat pendidikan, mendapat didikan tarbiyah yang paling sempurna. Sebab Allah Subhanahu wa taala didik, Allah yang pelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijaga oleh datuk Aminah. Bila mana Siti Aminah meninggal di Abu, dijaga oleh Abdul Muttalib dengan penuh kasih sayang. Satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat duduk di atas tempat duduk kebesaran singgasana Abdul Muttalib, ketua Quraisy. Ada dia punya cushion dia, kursi dia, singgasana dia dekat tempat Kaabah, di bawah di buat kemah tu tempat Kaabah. Nabi Muhammad bangkit duduk di atas kursi datuk dia. Orang ramai kaum Quraisy tengok, mana boleh duduk di atas kursi itu? Mana boleh budak-budak duduk atas kursi orang besar? Tak boleh. Abu Talib kata, da'u, biarkan dia. Sesungguhnya dia mempunyai sesuatu pada masa, dia akan menjadi seseorang pada masa depan. Abdul Muttalib jaga Nabi Muhammad SAW sungguh-sungguh. Dengan berkat Allah jaga Nabi SAW. Meninggalnya Abdul Muttalib, Abu Talib mengambil tugas menjaga Nabi Muhammad SAW. Malah menyayangi Nabi Muhammad SAW lebih daripada anak-anak dia sendiri. Uqail, Sayyidina Ali dan sebagainya. Dalam keadaan Abu Talib miskin,
tidak ada banyak harta, tidak ada banyak uang. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipelihara daripada kecil. Kecil Nabi Muhammad ni, walaupun tidak ada ayah, tidak ada ibu, tetapi mendapat kasih sayang, mendapat didikan terus daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadaka dhallan fahada, dan dia dapati engkau dalam keadaan bingung, dalam keadaan sesat. Orang nampaknya nak sesat jadi bingung sebab duduk dalam masyarakat jahiliyah. Nabi tak suka apa, macam kecil-kecil. Nabi tak suka sembah berhala macam kecil-kecil. Malah Nabi SAW bila nampak orang Quraisy, orang Mekah berpesta, mereka ada pesta, nampak dari jauh Nabi duduk atas bukit gembala kambing dengan kawan. Jadi nampak orang Quraisy berpesta, ada kenduri, ada buah pesta ramai. Nabi kata tolong tunggu sat, kawan dia tolong jaga kambing dan aku nak pilih. Bila Nabi pergi, Nabi itu Allah Ta'ala lelapkan, Allah Ta'ala tidurkan Nabi tengah jalan. Tidur. Nabi tak sedap kecuali setelah mana-mana. Mulai kecil lagi, setelah matahari naik, panas, masa panas, baru terjaga. Terlepas pesta. Nabi tak pernah berpesta dengan orang Mekah. Daripada kecil, Allah jaga. Jaga Nabi SAW. Nabi ketika itu menjadi bingung, menjadi keliru. Nabi tak suka benda-benda itu semua. Tapi ada dalam masyarakat dia ini perhambaan, menjadikan orang seperti mana binatang. Ialah hamba. Hamba ni buat kerja dia macam binatang. Dia tu ada jamu makan, jamu rumput, jamu apa, dia buat aja, duit dia tekan. Macam tu juga hamba saya, dia buat kerja apa pun semua milik Tuhan. Perhambaan yang berdosa. Malah perempuan isteri kepada ayah, mak kiri nak kata mak nama dua, mak tiga lah, bukan mak dia ni. Bila ayah mati diwarisi oleh anak, Allah jadi harta. Perempuan jadi harta. Nabi tak suka kan. Jadi Nabi duduk dalam keadaan bingung, dalam keadaan keliru. Allah Ta'ala sebut wa wajadaka dhallan fahada, dan dia dapati engkau dalam keadaan bingung lalu dia pimpin kamu, bagi hidayah petunjuk kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana? Iaitulah dengan Nabi Muhammad SAW dia suka bersendirian dekat-dekat rumah 40. Suka duduk sendirian, pergi ke Gua Hira, beribadah cara Nabi Ibrahim. Akhir sekali datang mimpi-mimpi pada waktu malam tu, siang tu jadi macam mimpi. Itu tanda-tanda wahyu anak-anak ramai. Apa yang Nabi mimpi malam tu esok jadi betul. Lepas itulah turunnya wahyu yang pertama daripada Jibril alaihissalam di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah. Iaitulah sebab untuk hidayah petunjuk kepada kita tuan-tuan adalah hidayah dengan cara membaca. Kena banyak baca. Iqra, ayat pertama yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sebagai hidayah, petunjuk. Wajadaka dhallan fahada, hada hidayah. Ayat pertama yang turun untuk hidayah kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra, bacalah dengan nama Tuhan. Alladzi khalaq, yang menciptakan. Allah. Dan Allah Ta'ala sebut wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan dia dapati engkau dalam keadaan miskin lalu dia cukupkan kamu. Fa'aghna. Nabi SAW itu gembala kambing. Sebelum dia gembala kambing. Gembala kambing bukan kambing sendiri. Jadi bukan kambing sendiri. Kami orang kita jaga kambing-kambing sendiri. Dia jual kayu. Nabi gembala kambing ambil upah
jaga kambing orang. Kaya mana tak kaya? Tak kaya untuk makan. Tapi Nabi bangga dengan kerja. Kuntu ra'i ghanam di ahli Makkah ala qira. Nabi sebut hadis. Aku adalah pengembala. Kerja aku adalah pengembala kambing dengan beberapa sen, berapa duit. Kambing ahli Makkah. Nabi contoh, Nabi bekerja ni bukan kerja kita kerja mewah-mewah dah, bukan joker, kuli. Tapi Nabi bangga dia jadi kuli. Kerja. Bangga dengan kerja. Dengan berapa duit saja dia dapat. Kambing pula kambing orang. Syekh Ali Al-Qaradari, Syekh Yusuf Qaradawi sebut, ini menunjukkan bahawasanya kebanggaan kita bukan dengan kemewahan. Bangga kita dengan kerja buatnya. Bukan bangga kerana kita ni ada kambing banyak. Bukan bangga kerana kita ada duit banyak. Bangga kita macam Nabi bangga. Bangga kerana kita buat kerja, kita ada kerja. Kerja ni tuan-tuan, dia ni macam mahkota di atas kepala. Siapa yang tak ada kerja, low standard. Tu tak kita. Dalam pandangan mata tu dia sendiri, orang tu tak bekerja, dia ni tak ada jadi, tak ada jadi. Dia tak ada standard. Tapi kalau kawan tu bekerja, walaupun kerja dia adalah kerja yang remeh, cleaner, gym, bekerja, kerja cuci, kerja mesti rumput, batas-batas benar, duit upah serumput normal, kerja remeh. Tapi dia hari lepas kerja angkut baca, kerja semai padi, kerja tabung baca. Lah bukan tak ada semua pakai drone tadi. Ada lagi. Tak pakai drone. Buah pada buah apa? Pakai drone tak ada, bukan tak ada. Dari pakai beli drone. Tapi di mata kita orang yang bekerja walaupun dia kuli, tapi dia hanya kerja. Kita nampak seolah-olah dia pakai mahkota yang menunjukkan dia ni bukan orang yang seseorang. Dan Nabi pun macam tu. Nabi bangga dengan kerja dan sebagai kuli, pengembala, taukih. Bukan taukih saja, kita panggil tokan. Bukan taukih saja, tokan. Taukih dan juga tokan, dia boleh ada harta pula, bisnes dia ni sampai dia tak ada nak buat, dia sak kepada orang lain. Sak kalau Nabi bawa pergi jual barang di Syam. Itu token. Kalau dia sendiri token sendiri, bekerja sendiri, dia token oleh bos sendiri. Dia buat kerja sendiri, dia terus tidak, dia tak nak terus sendiri lah. Dia banyak sangat duit, banyak sangat projek, dia tak boleh buat sendiri, dia kena sak kepada orang lain. Nanti kalau dia jadi CEO sat, dia syaikat tu, terus jadi CEO kan. Terus macam tu lah, kita kata token yang paling besar, tokan. Sayyidatina Khadijah. Akhirnya Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Wa wajadaka 'ailan fa aghna. Kami dapati engkau dalam keadaan miskin, lalu dia mencukupkan kamu. Allah. Kaya, Nabi jadi orang kaya. Saya nak cerita Piuris malam ni pun tengok semua tuan-tuan ikutilah Piuris ni. Sebab semua bukannya level umum hak yang tengok berita-berita macam tu. Tak bina lah, tak bina orang kan. Tiba-tiba lulus sekolah, banyak sekolah apa jadi lah. Tiba-tiba kahwin dengan Nilofa. Harta Nilofa, kita tengok dalam berita mana. Harta dia punya aset dia, duit dia, aset dia 65 juta USD. Kelipat lah. Katanya. Jadi kita pun pakat panggil nak jadi boleh. Umur kita boleh jadi PU lagi Ustaz ni. Ada can lagi. PU. Tu dia kata macam Siti Khadijah. Macam Siti Khadijah kahwin dengan Muhammad. Oh, apa perbandingan tu, perumpamaan tu ni sangat kan. PU bukan dengan Muhammad kan. Beliau bukan dengan Sayyidatina Khadijah. Cuma kalau jadi macam tu betul kan, dia ini bagus dah. Alhamdulillah. Tak senang. Bukan senang nak jadi macam tu. Sampai kita mulut teringin pasal apa lah aku tak jadi video. Bercetus lah. Bercetus semua.
PU. Rancangan tu pun tak ada lah. Ya. Rancangan tu pun tak ada lah. Ha? Rancangan tu pun Rancangan tu pun tak ada dah. tak boleh masuk. Asal naik balik lepas ni rancangan tu akan keluar balik siri yang kedua yang ketiga. Sebab apa? Sebab laku balik dah PU ni. Maka nak jadi PU. Baik tuan-tuan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan Nabi Muhammad saya yatim, Allah pelihara. Nabi Muhammad miskin, Allah kayakan. Nabi Muhammad kebingungan, kekeliruan, Allah bagi hidayah, bagi Quran, dia Quran. Oleh sebab itu fa ammal yatima fala taqhar, adapun anak yatim janganlah engkau hinakan. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan adapun orang yang datang bertanya minta kepada engkau maka jangan engkau herdih dia. Jangan bagi. Kecuali yang 3 tahun depa tu betul-betul sedikit. Itu jangan kita bantu. Sebab kita akan menyuburkan sedikit tu. Tapi kalau orang main kita bukannya sedikit ni, kita minta ni jangan kita herdih, jangan kita halau, bagi walaupun sedikit. Nabi tak pernah menolak permintaan orang. Nabi akan bagi. Ayat ni wa ammasyadila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan adapun dengan nikmat Tuhanmu hendaklah engkau dermakan. Apa yang kamu dapat kamu dermakan. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ayat surah Al-Duha disunatkan setelah kita baca habis surah Al-Duha, kita kena buat apa? Kita kena sebut Allahu Akbar walillahil hamd. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Katsir, ulama tafsir yang menulis tafsir Al-Quran Al-Azim, ada beberapa hadis yang menerangkan bahawa setelah kita selesai baca surah Al-Duha ini, sunatlah kita membaca takbir Allahu Akbar walillahil hamd. Allah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab banyak nikmat yang Allah Taala bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan kita lupa nikmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah berbuat. InsyaAllah. Tak bunyi. Hari ini tak bunyi. Tak apa kalau bunyi kita nak bunyi. Dia tahu kita ceramah, ada ceramah ada kita tak bunyi. Ceramah tak apa. Dia tak bunyi. Ceramah tak bunyi. Bagus jam ni bagus. Tak pernah jumpa jam bagus. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya ada umur seminggu lah. Tak tahu nak duduk. Sebab nak cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bukan sebarang orang. Kata apa dah aku nak cerita apa ni? Sebab satunya banyak sangat benda nak cerita. Satu lagi kita tak hafal cerita. Jenuh nak hafal cerita dalam masa seminggu. Lain kali belik. Ish, nak buat apa dalam masa banyak jam kita kata. Lain kali dia cari bodoh. Hukum bodoh ni boleh mengisi masa tuan-tuan. Nak cerita banyak tuan-tuan, banyak sangat nak cerita apa kita pun tak banyak. Tapi bila tengok belik bodoh, ya Allah, banyak yang bodoh masa duduk Mesir dulu. Musim ni musim yang seronok. Duduk Mesir. Musim Maulidur Rasul ni musim yang seronok. Kita pergi tengok kat pekan-pekan, kat kedai-kedai jual anak patung. Apa ni? Maulidur Rasul jual anak patung. Bagi kita anak patung ni pakai jalan. Anak patung ni kena buang mana boleh. Pergi sana musim Maulidur Rasul, penuh dengan anak patung di kedai-kedai. Sebab kita pelik, rupanya musim Maulidur Rasul ni adalah musim kegembiraan kepada orang Mesir. Anak-anak patung tu dibagi kepada anak-anak mereka untuk main. Pergi seronok. Anak-anak tu bagi teringat anak-anak tu, pada musim Maulid Nabi kami akan dapat anak patung. Seronok pada musim Maulid Nabi. Jadi dia pernah latih anak-anak mereka seronok pada musim Maulid Rasul ni sampai tahap tu. Dan kita seronok sama sebagai pelajar, kita seronok pada musim Maulid
kita akan pergi ke Sahah Yaman, Sahah Arab, Mesir. Ada Sahah ni macam rumah yang ada ruang besar macam ni. Lepas itu bakat keliling duk ramai-ramai. Baca ni, baca burdah. Burdah ni apa? Qasidah. Qasidah ni apa? Syair lah. Syair ni apa? Syair ni yang puji-puji Nabi SAW, cerita macam-macam. Syair ni sebenarnya macam-macam. Ayat-ayat yang puitis, macam sajak, macam syair kita, macam apa lagi? Gurindam lah, apa sebagainya tu. Cerita tentang, kalau kata qasidah burdah, cerita tentang Nabi SAW. Tuan, duk baca ni. Ada 160 bait. Baca, dibahagikan kepada 10 fasal. Satu fasal jadi 16 bait. Baca sampai habis. Satu fasal, satu lagu. Jadi ada 10 fasal, ada 10 lagu, 10 qasidah, 10 burdah yang kita baca. Macam kita sini, kita sini ada bulan berjanji. Ada berapa lagu berjanji. Saya Tok Su saya depan rumah tu, Pak Nakal, Tok Rakan, Tok Su saya depan rumah tu, burdah. Tok Su apa? Tinggal lah. Kira sampai tengah malam, dia daripada burdah, dia tinggal. Duh, marhaban. Sedap. Tapi duk rasa macam satu lagu kan. Mungkin lagu kita pun tak boleh, tak belajar lagu. Tapi duk rasa macam satu lagu. Tapi bila burdah di sana 10 fasal, setiap fasal tu kita bagi goreng, dia membuat 10 lagu yang berbeza. Allah. Contoh, boleh tak kita baca burdah sikit? Sekali kita baca selawas. Boleh tak? Sebab saya tengok tentatif daripada pihak masjid. Kita ceramah dulu, lepas tu kita burdah, lepas tu kita tutup, lepas tu kita sembahyang, dan lepas sembahyang isyak ada solat hajat tingkat kan? Solat hajat dan ada jamaah. Nak cerita dari Mesir seronok ni bukan apa. Tengah-tengah kita duduk hadir musim-musim maulid ni, tiap malam ada budak, ada baca qasidah, ada baca majlis-majlis, lepas tu ada ceramah pula. Seronok. Hak dengan Arab Yaman, dengan Arab Mesir, dengan di masjid-masjid yang besar sebagainya, semua ada majlis. Yang seronoknya bila pergi ke Sahah Yaman ni, kita memang tak tidur. Macam duduk dalam ni kita tidur sebab mana banyak orang cakap. Kita pun tak boleh marah. Orang letih saja ada siang ni. Yang kita cakap pula mendatar. Kita tak macam dengan Abdullah Khairi ke, tak macam dengan Ustaz Abdul Samad ke apa-apa. Kita biasa saja. Bukan piu, tak piu pun. Pi pun tak, pu pun tak. Tahu apa pun tak. Pau orang tak tahu. Jadi kita jadi lenak lah sebab memang tak ada lenak. Lenak tu biasa. Tapi di sana tak ada lenak. Sebab sambil-sambil duk burdah, sambil-sambil duk baca qasidah, sambil dengar ceramah tu, dia buat menteh, siapa tu mana ada lenak. Buat menteh, tak pergi buat main nasi duk ayam, nasi Arab. Makan nasi Arab murah. Sehari makan roti cucah ni dia main macam-macam. Memang musim maulid ni adalah musim seronok. Kita ni nak pergi seronok tak gila. Dia panggil apa? Happy ending. Sebab apa? Sebab kita jamuan dekat lah happy ending. Jadi tengah lari dia macam istilah. Tapi nak cerita seronoknya, bezanya kita dengan Mesir ni, duduk sana seronok. Dan juga kita di sini pun seronok. Ujung kita tahun ni boleh buat tuan-tuan. Ujung kita tahun ni boleh buat juga. Dengan kata PKPD akan diperketatkan. PKP akan diperketatkan. Rentas negeri pun tak boleh, rentas daerah tak boleh. Sebab KP banyak. Jadi kita dah lagi bersama dengan Nabi Muhammad SAW pada malam ini dengan cerita Nabi SAW, insya-Allah. Jadi kita mudah sikit Ustaz Amir. Jadi siapa yang nak bawa ni yang Siapa-siapa boleh bawa? Saya ni cerita dekat Ustaz Amir. Ustaz Amir tahu mengah nak bawa ni semua, tapi saya nak bawa juga satu lagu. Tuan-tuan boleh ikut. Yang ni yang saya bersedia banyak hari dah, seminggu dah. Kalau saya tak bawa yang ni, cara kempunan saya. Sebab seminggu dah duk prepare lagu tuan-tuan. Kita nak baca burdah insya-Allah. Burdah ni cerita dia ada sejarah dia dengan Nabi SAW. Burdah yang pertama, qasidah syair yang dilantunkan, dialunkan, dideklamasikan di depan Nabi SAW dalam masjid.
Syair ni tuan, mukadimah syair dia cerita tentang kerinduan, keasyikan, kecintaan. Dia akan ada satu watak simbolik watak perempuan. Qasidah burdah ni, syair Arab ni dia akan mula dengan ghazal. Ghazal tentu tahu ghazal. Ghazal ni maksud dia, ghazal ni perkataan Arab. Kita dengar ghazal. Ghazal ni adalah perkataan Arab. Maksudnya ghazal adalah menzahirkan kerinduan, keasyikan, kecintaan, dan akan ada watak simbolik seorang perempuan. Cerita tentang cinta sebagai mukadimah kepada syair. Boleh ke cerita pasal perempuan, pasal cinta-cinta ni dalam masjid? Boleh. Sebab Nabi SAW mendengar burdah qasidah itu dalam masjid yang disampaikan oleh orang pertama yang menulis qasidah burdah ini, iaitu Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma. Zuhair bin Abi Sulma, ayah kepada Ka'ab ni adalah seorang penyair Arab yang hebat, yang syairnya dia tulis syair dia itu, dan orang Arab menerimanya dan melekatkan syair ayah dia ni Zuhair bin Abi Sulma dalam Kaabah. Ada 7 syair yang nama dia Al-Mu'allaqatus Sab'ah. Ada 7 syair yang disangkut dalam Kaabah. Antaranya adalah syair yang dibuat oleh Zuhair bin Abi Sulma. Anak dia iaitulah Ka'ab bin Zuhair ni hidup pada zaman Nabi SAW, penyair yang hebat juga. Tapi dia ni orang Quraisy, dia ni orang musyrikin, dia tak masuk Islam lagi. Dan syair-syair dia kebanyakan dia hentam Nabi untuk menjatuhkan Islam, menjadi propaganda. Dia macam TV. Orang dulu tak ada TV, tak ada telefon, tak ada Facebook, tak ada apa, tapi syair menjadi lidah yang menjadi bawa propaganda. Jadi syair ini dia macam media pada zaman dulu. Mudarat dia besar macam dengan TV, macam dengan radio. Propaganda yang dibawa, kalau propaganda itu salah, orang akan ikut lah. Macam yang mana dibuat berlaku di Eropah, berlaku di Barat sekarang ini. Media memainkan peranan Islamofobia. Mereka nak bawa Islamofobia, nak bagi orang jauh dari Islam, takut dengan Islam, Islam ganas, Islam bunuh, Islam teroris. Siapa yang bawa benda ni? Media yang jahat. Macam itu juga Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma ni, dia adalah penyair, lidah dia adalah macam media yang meruntuhkan reputasi Islam, yang berbantai Islam, yang berbantai Nabi SAW. Apabila berlaku peristiwa pembukaan kota Mekah, antara orang yang Nabi SAW, antara pihak yang Nabi SAW suruh batras daripada sungguh-sungguh adalah yang menjadi media kepada da'iyah dan propaganda jahat orang musyrikin Mekah yang lawan Islam. Dan Nabi isytihad bunuh kepada beberapa nama yang betul-betul mudarat kepada Islam, yang memerangi Islam. Antaranya adalah Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma. Adik-beradik dia, ada sahabat dia atau adik dia masuk Islam. Dia takut dia lari, sebab Nabi dah isytihad perang kepada dia, isytihad halal dia, sebab propaganda jahat. Akhirnya dia menyesal dan dia taubat. Dia pergi ke Madinah, duduk dengan adik dia. Takut tu lari tu, tapi oleh kerana dia dah menyesal, dia takut juga nak pergi dengan Nabi dia Allah. Dia pergi melalui suaka. Dia pergi suaka lah, dia jumpa adik dia, supaya jaga dia jangan dibunuh. Ya? Jadi jumpa Nabi, bila jumpa Nabi, dia memohon maaf kepada Nabi SAW dengan menulis syair yang panjang. Dia burdah, qasidah burdah. Qasidah syair ni dia bacakan depan Nabi SAW. Banat su'al fa qalbi al-yawma majhulu mutayyamun israha lam tufid maghbul. Syair panjang cerita tentang Nabi SAW. Ummitu anna Rasulullah lanurun wa sayfun min suyufillahi maslulu. Nak cerita tentang dia puji Nabi, dia menyatakan taubat dia, dan menyatakan dia punya keinsafan dia. Dia menceritakan balik kebaikan-kebaikan Nabi SAW. Setelah mana dulu dia adalah menjadi satu lidah propaganda kepada kaum musyrikin Mekah yang melawan Nabi SAW. Nabi seronok dengar kasidah daripada Ka'ab bin Zuhair Nabi Sulma ni. Nabi ambil selendang, Nabi bagi kepada Ka'ab bin Zuhair Nabi Sulma. Selendang ini yang dipakai macam safir tu, orang Arab panggil burdah. Sebab itulah burdah ini dinamakan dengan burdah, sebab adalah selendang yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma.
Selepas itu datang Al-Imam Al-Busiri, orang Mesir. Imam Busiri dia buat burdah juga. Dia tipu Ka'ab bin Zuhair, sahabat Nabi Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma. Dia buat burdah dia sendiri, Burdatul Madih. Amin tazakkuri jiranin bizi salami, mazashta dam'an jara min nuqdatin bidami, am habbatir rihu min tilqa'i kazimatin, wa awmadal barqu lam tansud wa lam tahumi. Sampai 160 bait. Apa 60 bait? Lagu kita ada rakaat. Depa 160 bait. Kita adalah 2 rakaat 6 bait. Depa ada 160 bait. Tu pun ingat orang Arab ni kekuatan ingat sampai sekarang. Direkamkan benar. Dan kita Melayu pun pakai juga mudah kita. Yang kita ada mengenai Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kita ada nasyid kita dengar orang ni burdah Muhammadun sayyidul kaunaini was-thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Dan banyak rupanya ambil daripada qasidah burdah Imam Busiri. InsyaAllah kita baca sikit saja. Tahu nak boleh baca, nak boleh cerita tu. Saya ada satu lagi burdah yang baru. Zaman moden ni zaman tak malam. Waktu tahu dah ada burdah baru. Umur dia burdah satu tahun lah. Oleh Amir Syu'ara Syauqi, Ahmad Syauqi, raja kepada penyair zaman moden. Iaitu dia meninggal dalam 1920-an itu. Kan dia mula zaman moden zaman tu. Jadi Amir Syu'ara pada zaman tu Ahmad Syauqi pun buat Nahjul Burdah, tiru burdah, jalan yang sama dengan burdah. Dia pun buat patut-patut baca syair juga, tiru burdah. Ambil keberkatan burdah Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma. Tuan-tuan ikut saja. Dan tuan-tuan hanya ikut hak yang tuan-tuan tahu saja. Hak lain serah kepada saya. Minggu dah berhenti dia. Tuan-tuan dengar. Tak kisah habis, tak kena ambil kat mic ni. Kak ada orang ada lagi? Ada. Ada lah. Kak ada lagi hak yang geng marhaban. Ada tengok. Ha? Dia orang tu. Oh. Duk main pun tak ada dengar. Duk main saya tu, tak ada dengar. Masya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu alaihi wasallam alaihi. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمن تذكر جيران بذي سلام ماذا اشتدم عن جرى من مقلة بدم أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق لم تنسج ولم في الظلماء من إضام. فما لعينك إن قلت اكففاها متى وما لقلبك إن قلت استفيق يهيمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا لائمي في الهوى العذر معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي. عدتك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا داني بمنحسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن أماراتي بالسوء ما تعظم من جهلها بنذير الشيب والهرم.
لما برأسي غير محتشم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام مولاي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك هذه بر pada turun yang lepas. Saya ibu sebelah hati dulu. Dia tulis satu prakata kepada kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Hasan Tuna Arab juga. Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi yang pernah main di Iraq. Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi ni guru pada pembimbingan Guru pada ramai lah. dulu ramai yang di Lucknow di India. Ustaz Majid. Syekh Majid, saya betul mufti, bukan mufti dia, Syekh Abdul Syekh Abdul Hasan Ali Al-Alwi ada tulis kitab nama dia Al-Tariq ila Madinah. Perjalanan ke Madinah. Perjalanan ke Madinah. Dia tulis tentang perasaan dia berkenaan dengan Madinah, keinginan dia untuk sampai ke Madinah. Dan ada seorang lagi nama dia Muhammad Iqbal, penyair Urdu, penyair Pakistan, Urdu yang hebat. Muhammad Iqbal, dia juga tulis. Muhammad Iqbal ni dia orang yang lumpuh. Dia tak lihat, tapi dia rindu Nabi SAW. Dia tulis khayalan dia pergi ke Madinah. Tuan-tuan, khayal pergi Madinah, walaupun tak pergi. Pakcik bilang, Syafir bilang kan, ramai yang bilang tahu dah ubah hijau dia, bukit Uhud, gunung Uhud, mana nampak macam mana tahu dah. Tapi Muhammad Iqbal ni dia lumpuh. Dia cerita kepada Nabi Muhammad SAW. Syair-syair dia penuh dengan syair yang mana kecintaan dia kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dia tulis satu buku. Dia juga tulis buku perjalanan dia ke Madinah. Dia cerita macam dia pergi Madinah. Khayalannya, dia tak pergi, dia lumpuh. Dia cerita. Maka Abdul Hasan, Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi pun tulis At-Tariq ila Madinah, tulis buku yang buku juga perjalanan ke Madinah. Cerita tentang bagaimana rindu yang Madinah, tentang keasyikan dengan Nabi Muhammad SAW, perasaan dengan Madinah ni. Lalu dia minta kepada Syekh Ali At-Tantawi supaya tulis sedikit mukadimah kepada kita, prakata kenalan kepada kita. Dia pun tulis, dia minta orang lain yang dia kenal, kawan dia, untuk tulis prakata kepada kita. Syekh Ali At-Tantawi ni dia ulama dari Syam, dari Syria. Dia tulis dalam mukadimah tentang kitab Tariq ila Madinah. Dia kata, kitab ini, tulisan ini mengingatkan aku, membawa balik aku kepada 33 tahun yang lalu. 33 tahun yang lalu, masa dia tulis tu lama lah. Dia tulis kitab ni pun lama lah. 33 tahun sebelum tu maksudnya dalam berkurang 1940 juga. Bila ada 30-an, 40-an dia tu.
cerita lama. Dia kata dia tanya balik 33 tahun yang lalu, kami dalam perjalanan selama 50 hari dari Syria, daripada Syam ke Madinah. 55 hari kami berada di padang pasir Hijaz. Kami berada melalui lembah-lembah di Hijaz. Sesak, haus, lapar, compang-camping, berdebu, semua kami lalui. Lapar, dahaga dan sebagainya, semua dah kami lalui dalam perjalanan untuk ke Madinah itu. Sehingga kami tak larat, sehingga dah kami rasa jemu, rasa putus asa. 50 hari berjalan. Akhirnya mereka dipandu oleh seorang Badawi. Bukan berjalan, hanya naik kereta. Dan dia kata mereka adalah kereta yang pertama yang melalui padang pasir Hijaz daripada Syam ke Madinah. Kereta yang pertama melalui padang pasir. Jadi banyaklah 50 hari dalam perjalanan. Kesat kono ni. Kena ada Badawi pula terus bawa mereka. Akhir sekali dekat-dekat nak sampai tu, Badawi tu kata, Badawi tu orang yang senyap, tak cakap banyak, bawa mereka je, tak cakap banyak. Tapi bila dia nak sampai, dia tunjuk itulah adalah Gunung Uhud. Mereka yang tadi dah putus asa, mereka yang tadi dah tak larat, mereka yang tadi dah lapar, dahaga, tiba-tiba jadi segar. Kenapa? Kerana dah nampak Gunung Uhud daripada jauh. Lalu mereka pun laju, kereta pun jadi laju, mereka pun jadi semangat. Dan dah nampak Gunung Uhud, dah jadi semangat nak sampai ke Madinah. Bila sampai sebalik Gunung Uhud tu, konak pusing Gunung Uhud tu, jalan sikit tengok nampak kubah hijau Nabi SAW bermakam Nabi di bawah kubah hijau tersebut. Dia kata bayangan tak terbayang kata-kata perasaan pada ketika itu. Kerana dia kata kami telah sampai ke kampung jiwa kami. Walaupun kampung kami di Syam, kampung badan kami, kampung kepada fizikal kami adalah di Syam, tapi sebenarnya kampung dan juga negeri kepada jiwa kami, hati kami sebenarnya di Madinah. Tak tahu nak kata apa, teriak. Mereka hanya teriak, tak tahu nak kata apa. Sebab apa? Sebab 50 hari perjalanan dengan susah dan juga payah, akhirnya sampai di Madinah. Dari jauh dah nampak Bukit Uhud. Ya, nampak Bukit Uhud, maksudnya telah sampai ke Madinah. Di sebalik Bukit Uhud itulah adanya kubah hijau Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Berada di bawah kubah hijau itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukannya Nabi Muhammad yang meninggal. Nabi Muhammad sebenarnya hidup. Kerana apa sebenarnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah, daripada hari-hari kamu yang paling baik adalah hari Jumaat. Fa'aksiru fiha alayya min as-salat. Min as-salati alayya, perbanyakkanlah padanya dalam hari Jumaat ini selawat kepada aku. Fa inna salatakum alayya ma'rudatun alayya, kerana selawat kamu ditayangkan kepada Nabi. Nampak selawat yang kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi nampak ditayangkan oleh malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, kaifa tu'radu 'alaika wa qad balita, sedangkan kamu dah wafat, bagaimana ditayangkan selawat kepada kamu sedangkan kamu dah sepuh? Qala Rasulullah, inna Allah harrama 'ala al-ardi ajsad al-anbiya, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada tanah untuk memakan jasad para nabi. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ma min muslimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi. Tidak ada seorang muslim yang memberi salam kepadaku kecuali Allah akan kembalikan kepada aku ruhku. Fa aruddu alaihi salam, maka aku menjawab salam orang Islam tersebut. Kita yang bagi salam, kita yang bagi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tak itu, tak semestinya kita bagi salam kepada Nabi. Walaupun kita dari jauh kita bagi salam kepada Nabi. Macam mana kita nak bagi salam kepada Nabi? Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, yang kita baca dalam tahiyat. Kalau kita tak baca tahiyat, baca doa. Jadi siapa yang tak sembahyang,
kuranglah salam daripada Nabi. Kuranglah salam daripada Nabi. Sebab dalam tahiyat ni kita baca At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita bagi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kembalikan roh Nabi kepada Nabi. Nabi jawab salam kita. Kalau semua orang Islam berselawat pada setiap masa, Allah kembalikan roh Nabi. Nabi jawab. Nabi hidup. Sebab tu al-anbiya ahya'un fi quburihim. Nabi-nabi hidup di dalam kubur mereka. Ya, tapi bukan macam kehidupan kita. Tidak macam kehidupan kita. Tidak seperti kehidupan kita. Sebab itu kita baca Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tak ikut arahan Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hendaklah wahai beriman, hendaklah kamu berselawat kepada Nabi. Wajib kita selawat kepada Nabi. Allah berselawat kepada Nabi, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi dan salam bagi salam. Wajib. Bila yang wajib tu? Imam Syafi'i mengatakan wajib di dalam tahiyat akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kita baca dalam tahiyat akhir itu wajib, kalau tidak tak sah sembahyang kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya sudahi dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebutkan awlan nasi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling utama kepadaku pada hari kiamat, maksudnya orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat, orang yang berpaling berpeluang mendapat syafaatku pada hari kiamat, yang paling utama di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kiamat siapa? Aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'ala al-qawmil kafirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika minasy syarri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka khaira ma salakahu 'abduka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika mimma ista'aza minhu 'abduka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa nas'aluka fi kulli amrin qadaytahu lana an taj'ala 'aqibatahu rashada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum